Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita akan sambung kepada subtopik di bawah bab 2 iaitu 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Untuk hari ini awak akan dapat dua subtopik iaitu 2.1.4 iaitu merangka perancangan projek, 2.1.5 menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Kita akan tengok satu per satu. Okey, sebelum ni kita dah belajar dalam langkah pengurusan projek ada 3 komponen yang penting iaitu perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Awak boleh refer buku teks pada muka surat 35. So, kita akan go through ni satu persatu dalam merangka perancangan projek. Yang pertama iaitu perancangan projek. Apakah yang dimaksudkan dengan perancangan projek? Perancangan projek merupakan aspek utama dalam pengurusan projek. So, dalam perancangan projek, seorang ketua tu mampu merancang dengan baik, dikira sebagai perancangan yang baik bila dapat memastikan objektif yang kita nak tercapai, dapat elakkan pembaziran sumber dan dapat mengelakkan gangguan. Contoh soalan akan tanya ialah apakah kesan daripada perancangan projek yang baik? So, jawapan dia adalah apabila objektif tercapai, dapat mengelakkan pembaziran sumber dan dapat mencegah gangguan. Itu jawapan dia. Yang pertama ialah perancangan projek. Dalam perancangan projek, yang paling utama adalah tugas utama dia adalah iaitu pengurus projek ataupun eksekutif lah. Pengurus projek bersama-sama ahli yang lain akan menentukan perancangan kepada 4 ini iaitu penentuan utama, penentuan sub utama, pengelola aktiviti dan matris organisasi ataupun pasukan. Tugas pengurus projek adalah untuk melakukan perancangan, penentuan utama, penentuan sub utama, pengelola aktiviti dan matris organisasi atau pasukan. Kita akan tengok yang pertama iaitu penentuan utama. Dalam penentuan utama ini, seorang pengurus projek dia akan tentukan tujuan dan objektif projek yang kita nak capai. Yang pertama, kita kena kenal pasti objektif kita. Apa yang kita nak capai daripada projek yang kita buat? Apakah tujuan projek yang kita buat? Dan kemudian kita kenal pasti pelanggan. Nak jual produk tu dekat siapa? Siapakah target awak? Orang dewasa, kanak-kanak ataupun orang tua ke? Anggaran umur dia berapa? Nampak dekat situ kita kena kenal pasti pelanggan kita. Kemudian kita kena tahu tempoh masa kita nak siapkan projek, kos yang terlibat, berapa kuantiti barang yang kita nak jual dan kualiti. Kualiti yang perlu ditentukan. Kualiti tu kalau kita beli barang mesti akan ada kualiti. Kita kena tengoklah kualiti tu macam mana. Bagus ke, tidak bagus ke ataupun sederhana. Itu adalah penentuan utama. Kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu penentuan sub utama. Dalam penentuan sub utama, perancangan tu akan jadi lagi detail, lagi terperinci sebab dekat sini berlakunya pembahagian tugas kepada ahli yang lebih terperinci. Sebagai contoh, dia akan bincangkan dekat sini adalah dari segi sumber kewangan, tenaga kerja, dokumen perjanjian, keselamatan, pengeluaran dan juga pemasaran. So, dekat sini setiap sub utama ini dia akan detail lah setiap satu daripada yang kita dah rangka tadi. Sumber kewangan tu kita nak dapat dari mana? Tenaga kerja tu berapa orang? Dokumen perjanjian, keselamatan dan sebagainya. Kemudian daripada yang ketiga, tugas pengurus projek adalah untuk mengelola aktiviti. Apakah yang dimaksudkan dengan pengelolaan aktiviti? So, dekat sini aktiviti yang terlibat adalah
dia akan susun sumber tenaga kerja dengan lebih teratur dan kenal pasti keperluan. So dekat sini, kita kena kenal pasti keperluan yang melibatkan pembuatan dan pembangunan produk. Contohnya, kita kena sediakan brief reka bentuk, kita kena sediakan bahan, konsep serta dekat mana aliran wang yang kita nak letak tu. Contoh, awak nak jual sesuatu produk, duit tu nanti masuk dekat mana? Macam mana nak jadikan duit tu sebagai modal, ataupun adakah itu hasil daripada kita punya sumber kita ke, dan macam mana. So dekat situ sumber tenaga kerja akan disusun secara teratur untuk dikenal pasti keperluan masing-masing. Kemudian yang keempat, matris organisasi ataupun pasukan. So dekat sinilah akan terbentuknya pasukan kerja. Pasukan kerja akan terdiri daripada pelbagai latar belakang. Tak kisahlah dari jabatan ataupun daripada orang awam. Dia akan melibatkan seperti kejuruteraan, pemasaran, pengeluaran dalam melaksanakan sesuatu projek. So, bila dia tanya apakah tugas pengurus projek, dia adalah sebagai penentuan utama, penentuan sub utama, pengelola aktiviti dan juga matris organisasi ataupun pasukan. Kemudian kita akan tengok yang kedua, iaitu penjadualan. Dalam penjadualan ini adalah sangat penting kita nak tunjukkan anggaran masa yang ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu projek. Dalam penjadualan ini ada 4 tujuan dia. Apakah tujuan penjadualan? Tujuan penjadualan yang pertama adalah untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Kemudian kita nak elakkan pembaziran atau pemborosan. Yang ketiga, untuk mengawal sumber tenaga pekerja. Dan juga yang keempat, untuk mengurus bahan mentah secara sistematik. Contoh kita nak buat sesuatu produk ialah produk kita seperti bakul. Bila kita nak buat bakul, kita kena tahu berapa banyak kita nak buat. So kat situ kita kena ada penjadualan berapa banyak bakul kita nak buat. Apakah barang yang diperlukan. So kat situ berapa masa yang kita akan ambil. Contohnya, adakah mampu kita nak siapkan bakul tu 10 bakul dalam masa 1 hari. So kalau ada mampu, kita dapat elakkan kerugian dari segi masa dan juga kos. So barang-barang yang kita pakai itu pastikan tidak ada pembaziran dan kita kena kawal sumber tenaga pekerja kita. Sebab kalau tenaga sumber pekerja awak tu ramai, nanti dari segi pembayaran gaji dia akan jadi lagi sedikit. Kalau sikit orang yang kerja di bawah syarikat awak ataupun yang tolong awak buat produk, so banyaklah gaji pekerja tersebut. Kemudian kita nak uruskan bahan mentah secara sistematik. So penjadualan ini paling penting, soalan selalu akan tanya, penjadualan boleh dibuat menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan juga cartagan atau carta bar. Contoh soalan dia akan tanya, nyatakan dua penjadualan yang boleh dibuat dalam merancang perancangan projek. Jawapan dia adalah blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan juga cartagan atau carta bar. Kita akan pergi yang pertama, iaitu blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Contoh dia punya penjadualan adalah macam ni. Kita ada milestone. Minggu pertama, kita akan pergi kepada perbincangan konsep. Kepada minggu kedua ke minggu ketiga, kita akan buat lakaran idea. Minggu ketiga, kita akan membuat model dan ini yang merah ini adalah milestone sebagai penanda. So dekat sini, blok hubungan ini menunjukkan perjalanan aktiviti daripada satu peringkat ke peringkat yang lain, yang mana milestone ini digunakan sebagai penanda. Penggunaan jadual ini dia penting untuk tentukan aktiviti yang bakal dilakukan dalam tempoh masa yang tertentu. Kemudian kita ada cartagan atau carta bar. Cartagan atau carta bar ini adalah lagi detail sebab
Setiap aktiviti atau projek ditunjukkan bersama tempoh masa perjalanan. Carta ini kita dapat kenal pasti perkembangan projek melalui gambaran grafik berjadual dengan lebih cepat dan pantas. Contoh aktiviti pertama ada perbincangan. Bila tu? Minggu pertama dengan minggu kedua. So dekat sini kita boleh nampak aktiviti projek berbanding blok hubungan ni. Blok hubungan ni nampak macam simple je kan? Tak nampak tempoh masa dia kan. So kalau kat sini kita nampak aktiviti dan kita nampak juga minggu. Ini adalah contoh carta Gantt bagi satu projek pembinaan bakul. Awak boleh tengok buku teks muka surat 37. Kemudian kita akan tengok dari segi pengawalan. Pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek yang mana dia merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan belanjawan. Apakah tujuan pengawalan? Yang pertama adalah semua aktiviti dikenal pasti dilakukan secara optimum. Kemudian semua aktiviti disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sumber-sumber yang diperlukan telah dikenal pasti. Dan yang keempat, perubahan dalam penjadualan perlu dibuat jika berlaku perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu projek. Okey, secara ringkasnya, pengawalan ini kita nak kontrol semua aktiviti projek yang kita dah buat. Pengawalan ni dia macam kontrol. Dia kontrol dari segi sumber, kos, kualiti dan juga belanjawan. So, walaupun kecil awak punya perubahan tu, dia akan kawal juga dan dia akan letak perubahan tersebut nampak dalam penjadualan. Jika berlaku pembaharuan atau perubahan terhadap sesuatu projek. So sekarang kita akan pergi kepada poin yang kedua, iaitu 2.1.5, iaitu menganalisis perancangan projek dalam perancangan projek dan jadual kerja. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan menganalisis perancangan projek? Menganalisis perancangan projek ialah mengenal pasti aktiviti yang terlibat dalam membangunkan sesuatu projek, yang mana benda utama adalah sediakan jadual kerja. Yang mana jadual kerja ini dibina berdasarkan garis panduan seperti ini, iaitu yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti ikut keperluan. Yang ketiga, kita kena anggarkan sumber yang diperlukan. Yang keempat, anggarkan tempoh masa yang sesuai untuk aktiviti. Dan yang kelima, bangunkan jadual. Serta yang keenam, anggarkan kos dan sediakan bajet. Aktiviti jadual ni macam mana? Aktiviti jadual yang tadi kita boleh menggunakan carta Gantt ataupun blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Dekat situ kita susun aktiviti yang kita nak lakukan. Kemudian kita anggarkan sumber, berapakah modal yang kita nak pakai, dan anggarkan masa yang sesuai. Berapa tempoh masa nak buat sesuatu produk. Kita bangunkan jadual dan kita anggarkan kos dan sediakan bajet. Ini adalah jadual kerja yang dibina berdasarkan garis panduan dalam menganalisis perancangan objek. Kita akan tengok satu persatu sub-point tadi, iaitu yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Dalam menentukan aktiviti jadual ini, benda paling penting kita kena tahu adalah skop kerja ditentukan oleh struktur pecahan kerja. Struktur pecahan kerja. Awak boleh tengok buku teks muka surat 38. Struktur pecahan kerja itu ialah pecahan tugas secara tersusun yang dibahagikan mengikut skop kerja. Apakah tujuan dia? Tujuan dia nak bantu manager tu lihat dengan lebih jelas aktiviti yang dijalankan tu teratur ataupun tidak. Dia macam manager tu dapat lihat semua flow projek tersebut menggunakan struktur pecahan kerja. Dalam ini di peringkat sekolah, skop kerja ditentukan oleh pengurus, tadbir urus, pereka bentuk dan pembangunan mockup dan model. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Dalam menyusun aktiviti ikut keperluan ni dia penting supaya tidak mengganggu perjalanan projek. So dekat sini contohnya kita sediakan lakaran sebelum bahan untuk buat sesuatu projek. Kita tak boleh buat terus. Contoh awak nak buat bakul tadi kan, nak buat bakul. Kita terus buat bakul. Tak. Kita akan melakar dahulu. Kita nak letak design macam mana, nak letak bunga ke, bentuk buah bakul tu macam mana, bulat ke, nak ada tangkai ke. Nampak dekat situ kita kena susun ikut keperluan. Yang ketiga adalah anggarkan sumber yang diperlukan. Kat sini anggaran diperlukan untuk kita sempurnakan sesuatu objek yang mana anggaran sumber ini merangkumi keperluan, bahan dan juga peralatan. Yang keempat adalah anggarkan tempoh masa yang sesuai untuk aktiviti. Dekat sini dia aktiviti tu tempoh nak buat sesuatu produk itu bergantung kepada tahap kesukaran sesuatu tugasan. Contohnya kita nak buat bakul. So kalau kita nak buat bakul contohnya 100 bakul. 100 bakul. Itu adalah tahap kesukaran yang agak sukar lah sebab kita nak buat 100 bakul. So kita mungkin ambil masa dalam 5 hari, 3 ke 5 hari. Sebab kita nak buat 100 bakul. Kalau kita nak buat 10 sahaja bakul, 1 hari ke 2 hari sudah mencukupi. So dekat situ kita kena anggarkan berapa lama kita boleh siapkan projek kita. Kemudian yang kelima, membangunkan jadual. Dalam membangunkan jadual, aktiviti penyusunan segala proses penghasilan produk akan diletak dalam bentuk jadual. Kita letak sekali dekat situ tempoh masa dalam bentuk mingguan atau bulanan dan aktiviti disusun ikut keutamaan. Kemudian asas untuk membangunkan jadual ini penting ya untuk kita pantau dan kawal pelaksanaan sesuatu projek. Ingat, dalam bangunkan jadual ni, jadual kita ada 2. Cikgu dah ulang kali kedua dah ni, iaitu blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan juga cartagan atau carta bar. Okey, yang keenam adalah anggarkan kos dan sediakan bajet. Okey, dalam sini, dekat sini kita akan melibatkan pengiraan dari segi kos model, kos bahan, alatan, upah, kos overhead dan bajet ni disediakan mengikut bilangan sesuatu produk. Nanti kita akan belajar ada berapa banyak kos yang terlibat bila kita membuat sesuatu projek. Kita akan ada melibatkan kos model, kos bahan, kos upah, kos overhead, yang mana bajet yang disediakan adalah mengikut produk lepas kita jumlahkan kos modal. Okey, langkah-langkah ini diperlukan bila kita nak buat jadual projek yang berkesan supaya apa yang awak buat tu sejajar dengan apa yang awak rancang sebab awak pantau dan juga awak kawal. Kalau kita tak buat jadual ni, kita nak buat produk tu suka hati kita, ikut masa kita. So itu yang boleh menyebabkan produk yang kita buat makan bulan-bulan sebab kita tidak ada perancangan yang rapi. So contoh lepas ni nak buat bisnes. So sekarang kan ramai orang buat bisnes kan. Awak nak buat bisnes, contohnya awak nak jual pin. Ataupun awak cikirlah nak buat jual pin lah contohnya kan. Awak nak jual pin. So pin tu awak buat sendiri. Contohnya handmade pin. Handmade pin tu kita kena buat susun dulu aktiviti. Apa? Dekat mana nak bermulanya aktiviti nak menjual. Tak adalah kita terus, okey, esok terus jual. Mana nak dapat pinnya? Siapa yang nak buat pin? Berapa target awak dalam satu hari? Nampak? Dekat situ kita bila buat sesuatu produk atau kita nak buat bisnes ke, nak buat projek ke, kita kena ada perancangan. Okey? So, sebagai rumusan, kita dah belajar 2 subtopik hari ni iaitu merangka perancangan projek dan menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. So, dalam merangka perancangan projek, ingat kita ada perancangan, penjadualan dan juga pengawalan.
Dan kemudian perancangan projek dalam analisis ada 6, iaitu menentukan aktiviti jadual, menyusun aktiviti ikut keperluan, anggarkan sumber yang diperlukan, anggarkan tempoh masa yang sesuai serta bangunkan jadual dan anggarkan kos serta bajet. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye!